Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian, pada kali ini DOSEM akan mengumumkan kedudukan prestasi ekonomi negara kita, iaitu prestasi yang diukur melalui pengiraan keluaran dalam negeri kasar Malaysia KDNK bagi suku keempat 2021, dan juga pastinya juga akan juga bersekali dengan kedudukan keseluruhan pertumbuhan ekonomi negara pada tahun 2021, dan juga pengumuman ini juga akan diikuti juga pengumuman berkaitan dengan kedudukan imbangan pembayaran negara bagi suku tahun keempat 2021 dan kedudukan imbangan pembayaran negara bagi tahun keseluruhan 2021. Saudara-saudari sekalian, pada suku keempat 2021, ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan 3.6% setelah mencatatkan penyusutan 4.5% pada suku tahun sebelumnya. Dengan ini, ekonomi Malaysia merekodkan pertumbuhan positif untuk keseluruhan tahun 2021, iaitu sebanyak 3.1%. Sungguh pun angka pertumbuhan ekonomi Malaysia berada dalam jajaran positif pada kali ini. Kita dapati paras nilai ekonomi pada tahun 2021 ini pada keseluruhannya masihlah berada di bawah paras ekonomi pra-pandemik, iaitu angka pada tahun 2019, iaitu jika kita bandingkan angka 2021 dengan angka 2019, kita dapati ianya berkeadaan pertumbuhan negatif 2.7%. Saudara-saudara sekalian, melihat daripada sudut KDNK bulanan, ekonomi Malaysia berada dalam jajaran pertumbuhan yang baik, terutamanya pada bulan Oktober hingga ke bulan Disember, dengan mencatatkan pertumbuhan positif bagi 3 bulan berturut-turut berbanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan KDNK pengeluaran pada suku keempat ini dipacu terutamanya oleh sektor pembuatan dan sektor perkhidmatan. Sektor pembuatan bertumbuh kukuh pada 9.1%, didorong oleh komponen produk elektrik, elektronik dan optikal, diikuti oleh produk petroleum, kimia, getah dan plastik. Manakala sektor perkhidmatan yang merupakan penyumbang utama kepada aktiviti ekonomi meningkat sebanyak 3.2%, disokong terutamanya oleh subsektor maklumat dan komunikasi, pengangkutan dan penyimpanan, dan kewangan dan insurans. Manakala sektor pertanian pula telah menunjukkan perkembangan sebanyak 2.8%, didorong oleh aktiviti pengeluaran berkaitan dengan kelapa sawit dan pertanian lain. Sementara itu, sektor pelombongan dan pengkuarian menyaksikan penyusutan sebanyak 0.9%, dipengaruhi oleh penurunan dalam pengeluaran minyak mentah dan kondensit. Namun, aktiviti pengeluaran gas asli kekal mencatatkan pertumbuhan positif pada suku tahun ini. Bagi sektor pembinaan pula, ia mencatatkan penyusutan 12.2%, dipengaruhi oleh aktiviti berkaitan dengan bangunan kediaman, kejuruteraan awam dan bangunan bukan kediaman. Prestasi ekonomi keseluruhan tahunan dipacu oleh pemulihan dalam sektor pembuatan, perkhidmatan dan pelombongan dan pengekuarian. Manakala sektor pertanian dan pembinaan masih menyaksikan penyusutan bagi tahun 2021. Saudara-saudari sekalian, melihat dari aspek KDNK perbelanjaan pula, hampir kesemua komponen perbelanjaan merekodkan pertumbuhan positif, kecuali komponen pembentukan modal tetap kasar bagi suku keempat 2021 ini. Perbelanjaan penggunaan akhir swasta meningkat sebanyak 3.7%, disokong oleh perbelanjaan ke atas keperluan utama seperti makanan dan minuman bukan alkohol, komunikasi dan
perumahan, air, elektrik dan gas serta bahan api lain. Manakala perbelanjaan penggunaan air kerajaan ianya telah mencatatkan pertumbuhan sebanyak 4.3%, didorong terutamanya oleh perbelanjaan ke atas bekalan dan perkhidmatan kerajaan yang berkaitan dengan kesihatan. Sementara itu, pembentukan modal tetap kasar mencatatkan penurunan sebanyak 3.3% disebabkan terutamanya oleh penurunan dalam pertumbuhan struktur dan aset lain. Begitu juga aset sektor awam dan swasta juga merekodkan penurunan pada suku keempat tahun ini. Dari aspek perangan antarabangsa, didapati pada suku tahun keempat ini, ekspor dan import merekodkan pertumbuhan yang amat kukuh, iaitu masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebanyak 13.3% dan 14.6%. Ini terutamanya didorong oleh prestasi perdagangan bersama-sama dengan rakan-rakan utama dunia yang semakin baik. Dengan peningkatan kedua-dua ekspor dan import yang begitu baik ini, ia menghasilkan pertumbuhan ekspor bersih sebanyak 2.6% pada suku keempat 2021 ini. Justru keseluruhan KDNK perbelanjaan pada tahun 2021 ini bolehlah dikatakan diterajui oleh terutamanya komponen perbelanjaan penggunaan air swasta dan juga perbelanjaan penggunaan air kerajaan. Manakala pembentukan modal tetap kasar dan ekspor bersih masih lagi berada dalam jajaran pertumbuhan negatif. Maka pada keseluruhan pada tahun 2021 ini, KDNK negara kita pada harga semasa yang dicatatkan adalah berjumlah 1.5 trilion ringgit Malaysia dengan pendapatan negara kasar per kapita meningkat sebanyak 7.7% berbanding dengan tahun 2020. Saudara-saudara saya sekalian, semoga corak pertumbuhan yang mula dicatatkan pada suku keempat tahun 2021 ini akan dapat memberikan satu optimisme kepada corak pertumbuhan ekonomi negara kita pada suku-suku yang mendatang, terutamanya pada suku pertama, kedua dan seterusnya pada tahun 2022 ini. Kepada saudara-saudari yang ingin mendapatkan perincian kepada angka-angka yang saya nyatakan tadi, akan terus dapat kalau boleh pergi melayari laman Sesawang Dosem, boleh dimuat turun dan boleh dapatkan infografik dan juga perincian jadual-jadual yang tidak dapat saya nyatakan perinciannya untuk kita menyimatkan tempoh masa untuk pemakluman ringkas yang saya nyatakan hari ini. Seterusnya, statistik kedua yang dikeluarkan pada hari ini oleh Dosem adalah statistik berkaitan imbangan pembayaran bagi suku keempat 2021. Imbangan akaun semasa CAB dalam imbangan pembayaran negara kita terus mencatatkan lebihan sebanyak 15.2 bilion ringgit pada suku tahun keempat 2021 berbanding nilai yang dicatatkan pada suku tahun sebelumnya, iaitu sebanyak RM11.6 bilion. Lebihan akaun semasa ini didorong terutamanya oleh ekspor bersih barangan yang semakin baik yang mencatatkan nilai sebanyak RM51.8 bilion dan ianya merupakan nilai yang tertinggi sejak suku tahun ketiga 2008. Ekspor barangan menyumbang sebanyak 92.0% daripada keseluruhan ekspor negara kita dengan mencatatkan nilai sebanyak RM271.3 bilion pada suku keempat ini. Peningkatan ini disokong terutamanya oleh ekspor yang lebih tinggi bagi produk berasaskan elektrik dan elektronik (E&E), minyak kelapa sawit dan bahan kimia, dan ekspor negara ini kita terutamanya pergi ke destinasi ke China, Singapura dan Amerika Syarikat. Manakala import barangan yang telah dicatatkan pada suku tahun keempat ini telah meningkat sebanyak 12.3% berbanding suku yang sebelumnya kepada RM219.5 bilion dan ianya disumbangkan terutamanya import yang dilaksanakan oleh negara kita daripada negara China, Singapura dan Taiwan.
Justru lebihan akaun semasa telah pun turut disokong oleh defisit yang lebih rendah dalam akaun pendapatan sekunder, iaitu bernilai RM1.4 bilion berbanding defisit yang dicatatkan sebelum ini pada sukuk sebelumnya sebanyak RM3.1 bilion. Akaun ini mencatatkan penerimaan yang lebih tinggi, iaitu sebanyak RM6.4 bilion, disumbangkan terutamanya oleh kiriman wang yang lebih tinggi oleh rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara. Akaun perkhidmatan mencatatkan defisit yang lebih tinggi, iaitu sebanyak RM15.5 bilion berbanding suku tahun sebelumnya. Ianya disebabkan oleh komponen pengangkutan dan telekomunikasi, komputer dan maklumat. Defisit dalam komponen pengangkutan sebanyak RM0.8 bilion berbanding suku lepas disumbangkan oleh peningkatan import bagi aktiviti muatan. Akaun pendapatan prima turut mencatatkan defisit yang lebih tinggi pada suku tahun ini, iaitu sebanyak RM19.7 bilion. Ini terutamanya disebabkan oleh pendapatan lebih tinggi dijana oleh syarikat asing di Malaysia, khususnya dalam pelaburan langsung. Berkaitan dengan akaun kewangan pada suku tahun keempat 2021 ini, ia mencatatkan sedikit perubahan dari segi arah aliran kepada aliran keluar bersih sebanyak RM2.2 bilion berbanding aliran masuk bersih RM22.8 bilion yang dicatatkan pada suku keempat 2021. Ini disebabkan oleh aliran keluar bersih yang tinggi dalam pelaburan lain. Pelaburan langsung asing FDI berkembang sebanyak RM11.9 bilion untuk merekodkan aliran masuk bersih sebanyak RM24.7 bilion pada suku ini. Pembuatan kekal sebagai sektor yang merupakan sektor tarikan utama bagi pelabur asing di negara kita. Ianya diikuti oleh sektor kewangan, perlombongan dan pengkuarian. Sumber penerimaan FDI yang diterima oleh negara kita adalah terutamanya daripada Amerika Syarikat, Belanda dan juga Republik Korea. Pada masa yang sama, pelaburan langsung asing di luar negeri DIA berubah ke aliran keluar bersih sebanyak RM15.0 bilion daripada aliran masuk bersih RM4.7 bilion pada suku sebelumnya. Sektor utama yang menyumbang kepada aliran keluar adalah perkhidmatan, terutamanya dalam aktiviti kewangan, pembinaan dan pembuatan. Tiga negara utama destinasi DIA adalah Belanda, Switzerland dan Kanada. Melihat kepada prestasi imbangan pembayaran keseluruhan pada tahun 2021 pula, kita dapati imbangan akaun semasa pada tahun 2021 telah mencatatkan lebihan sebanyak RM53.5 bilion. Lebihan ini sebahagian besarnya adalah disokong oleh ekspor bersih barangan, iaitu sebanyak RM170.2 bilion. Ekspor barangan merekodkan nilai pada tahun 2021 sebanyak RM977.4 bilion, yang mana antara barangan utama yang bernilai tinggi pada tahun 2021 ini adalah barangan yang berasaskan elektrik dan elektronik, kimia dan petroleum. Manakala import barangan pada tahun 2021 adalah sebanyak RM807.2 bilion, terutamanya berkaitan dengan produk elektrik dan elektronik, dan destinasi utama perdagangan antarabangsa kita iaitu ekspor dan import kita adalah bersama rakan dagangan utama negara kita iaitu negara China, Singapura dan Taiwan. Pada tahun 2021, perkhidmatan mencatatkan defisit tertinggi iaitu sebanyak RM61.1 bilion. Ini berikutan
defisit perjalanan yang semakin membesar kepada RM14.6 bilion. Ini adalah kesan daripada keputusan yang dibuat oleh negara untuk memberi keutamaan dalam kawalan penjangkitan COVID-19, yang mana kita telah pun masih mengekalkan penutupan sempadan yang telah pun dilaksanakan sehingga terutamanya daripada bulan Januari sehingga Oktober 2021. Melihat kepada akaun kewangan pada tahun 2021 didapati berubah arah aliran kepada aliran masuk bersih sebanyak RM29.7 bilion daripada aliran keluar bersih yang dicatatkan pada tahun 2020 iaitu RM76.2 bilion. Ini terutamanya disebabkan berlakunya aliran masuk yang tinggi dalam pelaburan langsung dan pelaburan portfolio. FDI negara pada tahun 2021 telah meningkat sebanyak RM54.9 bilion. Ianya lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2020 iaitu sekitar RM14.6 bilion. DIA juga pada tahun 2021 telah mencatatkan peningkatan dari iaitu merekodkan aliran keluar bersih yang lebih tinggi iaitu sebanyak RM22.1 bilion berbanding 11.9 bilion pada tahun sebelumnya. Melihat kepada kedudukan pelaburan antarabangsa Malaysia pada tahun 2021, didapati pada akhir tahun 2021 ianya telah mencatatkan kedudukan aset bersih sebanyak RM91.0 bilion. Rizab antarabangsa negara pada penghujung pada akhir tahun 2021 adalah berjumlah RM486.7 bilion berbanding yang dicatatkan pada tahun 2020 iaitu sebanyak RM432.3 bilion. Akhirnya, untuk keseluruhan tahun 2021, imbangan akaun semasa Malaysia merekodkan lebihan sebanyak RM15.2 bilion pada suku terakhir 2021 dan secara tahunannya sebanyak RM53.5 bilion. Manakala pada tahun 2021 ini juga FDI merekodkan aliran masuk bersih sebanyak RM54.9 bilion. Manakala DIA mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak RM22.1 bilion. RM22.1 bilion. Itu adalah sebuah sedikit statistik berkaitan dengan kedudukan imbangan pembayaran negara pada suku tahun keempat 2021. Seterusnya kedudukan keseluruhan tahun 2021. Seperti juga yang dinyatakan dalam saya memperihalkan kedudukan prestasi ekonomi pada suku keempat dan juga keseluruhan tahun 2021, perincian untuk angka imbangan pembayaran ini juga boleh saudara-saudari perolehi daripada laman Sesawang Dosem, boleh dimuat turun dan pastinya kami mengalung-alungkan penggunaan yang begitu meluas data-data terkini yang dikeluarkan oleh Dosem dan sebarang maklum balas dan juga input pandangan daripada saudara-saudari amatlah dialu-alukan. Di sini juga saya mengambil kesempatan untuk menyatakan bahawa pada 14 Februari ini, jika tidak ada halangan, kita akan menyempurnakan pelancaran berkaitan dengan penemuan utama data berkaitan dengan banci produk perumahan 2020. Jadi saya harap ramai yang ingin meneliti dan juga menggunakan data-data yang akan kita umumkan. Jadi bolehlah menunggu pengumuman resmi yang akan kita buat pada 14 Februari ini, iaitu pada hari Isnin ini. Jadi saya lagi Dosem mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua saudara-saudari yang sentiasa memberikan kerjasama
dalam apa juga kerja-kerja yang dilaksanakan dari masa ke masa dalam menghasilkan statistik yang diperlukan oleh negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.